Antara perkara-perkara yang akan menjadi fokus utama saya pada tahap ini ada 7. Pertama, membangun dan memperkasa peranan kerajaan tempatan agar dia lebih berintegriti, berwibawa, supaya dapat memberikan perkhidmatan yang lebih efisien dan cepat kepada rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah keutamaan kementerian ini. Kedua, membangun potensi PBT sebagai organisasi yang kukuh kewangan, self-reliance, dapat merancangkan aktiviti ekonomi setempat dan meningkatkan daya ekonomi supaya PBT dapat berdiri sendiri atau berdikari dan kurang bergantung kepada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Yang ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dengan mengambil kira isu-isu pemilikan rumah, pembinaan rumah, kumpulan sasar dan lain-lain. Keempat, pemekasaan komuniti agar peranan komuniti dalam pembangunan bandar dapat ditingkatkan. Saya melihat peranan komuniti dalam menggerakkan agenda kerajaan adalah sangat penting. Program dan kempen kesedaran perlu diperbanyakkan supaya semua ahli dalam komuniti dapat memainkan peranan masing-masing seperti menjaga kebersihan, pengurusan sampah, keselamatan, isu bencana alam dan banyak lagi. Yang kelima, pengurusan sisa pepecah adalah satu isu yang perlu diberikan perhatian. Oleh kerana itu, pengurusan sisa pepecah yang lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan kaedah pengurusan from waste to energy. Saya juga akan melihat kepada alternatif yang terbaik dalam menguruskan sisa pepecah negara melalui kaedah berteknologi tinggi supaya pembangunan negara menjadi lebih mampan. Apa yang penting adalah memastikan supaya Malaysia dapat menguruskan sisa pepecah dengan lebih ekonomikal yang dapat membantu mengurangkan beban kewangan kerajaan. Yang keenam, memperkukuhkan agenda bandar pintar Smart City dan bandar selamat Safe City. Saya akan melihat pencapaian dan keberkesanan yang dicapai dalam rangka kerja Bandar Pintar Malaysia tahun 2019 hingga ke 2025 yang menekankan 7 elemen utama iaitu smart government, smart economy, smart living, smart mobility, smart environment and smart people dan smart digital infrastructure. Mungkin perlu melihat satu pengukuran indikator yang baru dan tepat supaya agenda ini lebih berdaya maju, lebih berdaya saing dan berkesan. Dan yang terakhir, last but not the least, memperkukuhkan kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan agar pasukan bomba dan penyelamat dapat memberi perkhidmatan secara cekap dan berkesan. Ini termasuk juga kebajikan anggota bomba kita. Perlu kita dikajikan semula dan dilihat sekali lagi. Ini merangkumi keperluan peralatan kebombaan, penambahan balai bomba dan juga peningkatan pasukan itu sendiri.